Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita menghidupkan majlis ilmu di malam Ramadan, dan kita mengharapkan bahawa majlis ilmu kita ini masih lagi sambungan kepada qiyam ataupun berdirinya kita semasa sembahyang tarawih. Jadilah kebetulan malam Ramadan ini ibadatnya nama dia qiyam. Qiyam berdiri. Sebenarnya kita bukan saja qiyam, kita ada rukuk, kita ada sujud. Tapi nama dia qiyam. Sebabnya ketika qiyam itulah kita baca Quran ataupun kita dengar Quran. Sepatutnya dengar Quran ni sebenarnya dia adalah kuliah dan dia adalah tazkirah dan dia adalah majlis ilmu. Tetapi oleh kerana jauhlah kita daripada Quran ni, bukan maksud kita tak baca, tapi Quran yang dibaca pada qiyam itu belum cukup untuk menjadi tazkirah kepada kita, ingatan kepada kita. Sedangkan ianya memang tazkirah, illa tazkiratan liman yakhsha, Tuhan sebut dalam surah Taha, kecuali dia adalah tazkirah ataupun ingatan kepada orang yang takut. Jadi majlis ilmu kita pun dengan maksud yang sama lah, mengambil semangat ataupun menyempurnakan qiyam kita. Jadi sebagaimana yang dijanjikan lah, siapa yang janji saya tak tahu lah. Iaitulah tazkirah kita pada malam ini, sambungan kepada yang semalam berkait dengan puasa dan akidah. Ini pun bukan tajuk saya ni. Semalam kita sentuh kebetulannya berkait dengan satu pelajaran penting yang boleh diambil daripada puasa ini. Sebelum daripada pelajaran hukum dan pelajaran syariahnya, dia adalah pelajaran akidah. Maka di puasa adalah akidah, ataupun sebenarnya dia adalah aqidatus shaim, orang panggil akidah seorang yang berpuasa. Memang puasa ini kita tengok didikannya adalah banyak mengenai akidah. Yang kita sentuh semalamnya satu jenis akidah, orang panggil aqidatul bara', iaitu akidah pembebasan diri daripada mereka yang tidak betul lah, iaitulah ahlul kitab. Nabi kita SAW sebut sebelum daripada masuk Ramadan, semalam saya baca satu hadis, la tuqaddimu Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmain illa man kana yasumu sawman falyasumhu. Maknanya jangan kamu dahului Ramadan puasa sehari ataupun 2 hari sebelum Ramadan, melainkan orang yang telah menjadi kebiasaannya, maka bolehlah dia berpuasa. Puasa sebelum Ramadan ini nama dia puasa ihtiyat, iaitulah puasa berhati-hati, berwaspada, maknanya tambahan kepada Ramadan. Jadi puasa ni diharamkan, sepakat ulama. Bahkan berpuasa dengan niat ihtiyat sebelum tiba bulan Ramadan ini, dia hukumnya berdosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Kerana dia menghampiri kerja ahli kitab yang terdahulu, terutamanya Kristian ataupun Nasara, yang mana Yahudinya sebaliknya, daripada puasa bulan mereka jadikan sehari. Kristian mereka suka pula bila puasa ni, kerana berbetulan dengan aliran mereka lah ketika itu, iaitulah memberat-beratkan diri dengan jalan yang tidak diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang semalamnya saya sebut namanya, aliran ini orang panggil rahbaniyah, Melayu kita panggil kependitaan. Dalam Quran sebut warahbaniyah tad'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha' mardatillah. Maksudnya hidup kependitaan yang mereka ada-adakan, tidaklah kami wajibkan kepada mereka kecuali untuk mencari redha Tuhan. Jadi ini satu aliran yang dipertegaskan supaya tidak berlaku dalam puasa Islam. Janganlah puasa Islam ini menjadi sebab kepada munculnya rahbaniyah. Rahbaniyah ni maksudnya hidup susah untuk agama, dia kata. Tapi Tuhan tidak pernah suruh kependitaan. Awak tahulah sini negeri apa ni banyak gereja,
saya tak tahu hamalannya sekarang ni, tapi dulunya sejarahnya bab makan ni dia tak makan lah dia sedap-sedap. Dia makan roti-roti kerah gitu je. Daging-daging sedap tak makan. Kedai-kedai kopi bergaul dengan orang tak boleh. Pakaian yang comel-comel macam baju saya ni. Tak ada lah, tak boleh pakai lah. Pendeta dia. Jadi itu kependetaan dia panggil. Islam dia gantikan kependetaan ni daripada rahbaniyah, Islam ganti kepada satu istilah dia panggil rabbaniyah. Biasa dengar. Kebetulannya seorang imam besar di India, Abul Hasan Ali An-Nadawi. Orang lain tulis tajuk mengenai tasawuf ataupun ialah gerakan kerohanian ni, orang namakan tasawuf, orang kata. Ada yang namakan tazkiyatun nafs, macam-macam lah, akhlak macam-macam. Tapi dia namakan buku dia ke arah pendidikan jiwa ni, dia namakan sebagai Rabbaniyah la Rahbaniyah. Maknanya Rabbaniyah, bukannya Rahbaniyah. Biasanya kehidupan ni lah, maknanya cara mendekatkan diri kepada Allah ni, dia banyak akhirnya menjadi rahbani, kependetaan. Dia tidak menjadi rabbaniyah. Rabbaniyah ni ini dia. Iaitulah asasnya firman Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dalam Quran kata, sepatutnya kamu menjadi rabbaniyin. Maknanya orang yang ikut peraturan Tuhan. Ketika kamu mengambil kitab dan ketika mana kamu mengajar kitab dan ketika mana kamu belajar kitab, ketika mana kamu mengajarnya dan ketika mana kamu mempelajarinya. Jadi Rabbaniyah ini dia tegak di atas kitab ataupun Umat Muhammad SAW nya orang panggil tegak di atas Alkitab wa Sunnah. Dia bukan reka-rekaan. Dia tegak di atas, dipanggil at-ta'lim wa ta'allum, at-tadris wa dirasah. Maknanya pengambilan, cara pengambilan yang betul, manhajut talaqi dipanggil, iaitu metod untuk pengambilan ilmu Islam dengan cara yang betul. Yang dinamakan Quran sebagai Rabbaniyah. Rabbaniyah, yang walakin kunu rabbaniyin, Tuhan kata. Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Rabbani ni ramai orang kita tak tahu sebenarnya. Saya rasa kau tanya kumpulan Rabbani pun dia tak nak jawab apa dia Rabbani sebenarnya. Rabbani ni kalau buka Sahih Bukhari ada takrif dia. Imam Bukhari dia namakan Rabbani ini, iaitulah allazina yadrusuna sigharal ilmi qabla kibari. Orang yang mengambil ilmu yang kecil-kecil sebelum daripada belajar ilmu besar-besar. Dia Rabbani ini iaitulah mengambil agama dengan cara metod tauhid rububiyah dipanggil, ataupun dengan daripada rububiyah, daripada ketuhanan Tuhan. Dan proses tu orang panggil tarbiyah. Yang biasa orang dengar tu tarbiyah ini, iaitulah pengambilan ilmu dengan secara rabbaniyah. Rabbaniyah ni maksudnya kita ikut peraturan alam. Awak tahu macam mana peraturan alam? Pokok contohnya, awak boleh ke kata tengok pokok, katakan pokok besar dah ni, tinggi, sama tinggi dengan bangunan dah. Bolehkah awak kata dia ni baru semalam tanam ni tapi hari ni dah besar? Awak kata gitu? Boleh kata gitu, tapi awak tak percayalah. Sebab bukan ikut cara Rabbaniyah. Ketuhanan bukan begitu. Ketuhanan dia ada peraturan dia sikit-sikit, daripada dia memang gitu. Daripada biji kemudian keluar, kemudian berpokok, kemudian berdahan, kemudian berbuah. Sistem dia gitu. Dia ambil masa. Jadi ni orang panggil Rabbaniyah. Iaitulah Imam Al-Bukhari dulu dalam Sahih dia. Imam Bukhari ni dalam Sahih dia tak banyak cakap sebenarnya. Tapi bila mari ayat Rabbani ini, dia rasa nak terang sebab ramai orang tak tahu. Dia kata allazina ya'khuduna sigharal ilmi qabla kibarihi. Orang yang mengambil ilmu sikit-sikit daripada kitab dan sunnah ini, sebelum daripada mengambil ilmu yang besar-besar. Jadi dia mengambil ilmu secara betul lah. Orang panggil cara yang betul dalam penerimaan ilmu daripada Tuhan. Imam Tabari pula dalam tafsir dia, dia hurai dengan apa yang dimaksudkan dengan ulama Rabbani. Sebenarnya Rabbani ini boleh berlaku kepada pelajar dan boleh berlaku kepada orang yang dah alim dah lah. Kalau alim, yang paling kemuncaknya, yang paling bagusnya kalau dia bukan saja alim, tapi orang panggil alim Rabbani, ulama Rabbani.
Dia kata apa itu ulama rabbani? Ulama rabbani ini iaitulah orang yang mengumpulkan alladzina yajma'una ilal ilmi wal ma'rifati al fiqh wal hikmah, dia kata, atau as-siyasah wal hikmah. Orang yang himpunkan di sebalik ilmu dan pengetahuannya, iaitulah kebijaksanaan dan siasah ni, politik ataupun kebijaksanaan dia menguruskan ilmu, memperturunkan ilmu ke tempatnya dengan cara yang betul. Jadi maknanya dia bukan sekadar berpengetahuan, tetapi dia bijak memperturunkan ilmu pada tempat yang betul. Jadi ni kalau tahap ulama lah. Dulunya Ibn Abbas dan juga Ibn Mas'ud pun dia ada dia takrif kepada ulama rabbani ini. Dia kata ulama'u fuqaha'u, iaitu bukan sahaja ilmu, tetapi dia faham, mendalam, matang dengan ilmunya. Maknanya bijak dia memperturunkan pada tempatnya. Ada juga yang menamakan ulama'u hulama'u. Dia kata ulama'u hulama'u. Bukan ulama gitu, terkejut bukan. Maknanya ulama dan juga bersopan santun ataupun berakhlak mulia. Dia regu ilmu. Kita dalam bahasa kita ni, ilmu daripada bahasa Arab. Tapi hilmu tak ada terjemah dalam bahasa kita. Sebenarnya regu kepada ilmu ni iaitu al-hilmu. Dia tak boleh pisah. Kalau orang ada ilmu saja, tak ada hilmu, maka dia kekal jahil sebenarnya. Sebabnya dalam bahasa Arab, jahil ni ada dua lawan. Lawan jahil ialah tak ada ilmu dan tidak ada hilmu. Tidak ada ilmu pun orang panggil jahil. Ni daripada awal kita ada ilmu. Orang yang kurang ajar, kurang adab ni dalam bahasa Arab dia panggil jahil juga. Al-jahlu. Al-jahlu ni bahasa Arab dia lawan kepada al-ilmu dan lawan kepada al-hilmu. Tidak ada ilmu dan tidak ada kesopanan. Jadi pengajian yang betul ialah pengajian yang himpun dua-dua, ilmu dan juga kesopanan ataupun kebijaksanaan. Ketika mengambil dan ketika mengambilnya dan juga ketika memperturunkannya. Jadi ini satu panggil kaedah besar dalam ibadat Islam. Dia adalah rabbaniyah, maknanya mengikut peraturan Tuhan. Bukannya rahbaniyah, bukan saja bebankan diri dalam perkara yang tidak diperintahkan. Di mana kaedah ini besar sebenarnya. Akhirnya menjadi orang panggil syarat ataupun rukun kepada ibadah Islam. Yang tidak ada ruang untuk direka-reka. Dia adalah ittiba' dan tidak. Dia adalah ikutan dan bukan ada-adaan. Di mana puasa ni kebetulannya sebagaimana yang kita tahulah, dia satu jenis latihan yang sedikit berat. Banyak sangat latihan ini kadang-kadang menjadikan orang yang tidak faham itu dia menjadikan bebanan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka perkara ini daripada awal lagi dia bersalahan dengan cara Nabi kita SAW ataupun perkara yang disebut sebagai sunnah. Sunnahnya mengajar cara istiqamah ataupun mengikut jalan yang lurus ini bukan dengan cara memberatkan diri. Sebaliknya satu cara yang orang panggil al-qasd ataupun al-iqtisad, iaitulah bersederhana. Ada hadis yang jelas, al-qasda tabluhu. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari Muslim. Maknanya sederhana kamu akan sampai. Hadis ni sebelum tu dia kata saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wadliju al-qasda tabluhu. Maksudnya saddidu maknanya ikut jalan yang betul, wa qaribu dan hampiri jalan yang betul. Maksudnya pilih jalan yang betul, dan ialah kita mungkin tersilap, terlupa sekali-sekala tu, tapi tak ada masalah, qaribu hampir-hampirlah. Sebab kebetulan jalan yang lurus ni orang kata Nabi pun sebut dia adalah teori semata-mata sebenarnya. Pada hakikatnya manusia dia tidak mampu untuk ikut jalan lurus jalan lurus tanpa tak ada salah langsung. Dalam hadis kata walan tastaqimu walau haristum. Kamu tidak akan istiqamah, kamu tidak akan berterusan di atas jalan yang lurus walaupun kamu berusaha untuknya. Jadi bukanlah apa ni maksud jalan istiqamah ni maksudnya kita tidak salah langsung. Dia adalah saddidu wa qaribu. Maknanya usahalah ikut jalan yang lurus
dan hampir-hampirlah dengan jalan yang lurus ini. Wardu, dan ambillah peluang di awal pagi, yang wajibnya sembahyang subuh lah. Waruhu, dan ambil juga peluang di akhir petang, iaitulah sembahyang maghrib ke ataupun sembahyang asar ke. Maknanya itu masa-masa yang sengaja Tuhan jadikan dia berjarak lah. Tak adalah sembahyang sejak dari subuh sampai ke maghrib tak berhenti-henti sembahyang. Bukan Islam pun tahu perangai kita kan, tabiat kita tak boleh gitu. Islam ambil sikit-sikit je. Awal pagi, tengah hari sikit, hujung petang sikit kan, jatuh matahari sikit. Lepas tengah habis kemerahan tu waktu isyak sikit. Sikit-sikit je Tuhan ambil ya. Jadi wardu waruhu wadliju, akhir malam sikit, sembahyang isyak ataupun sembahyang subuh ataupun nak tambah lagi qiyamul lail. Al-qasda tablu. Sikit-sikit kamu akan sampai, Tuhan kata. Jadi ni orang panggil cara istiqamah dan cara rabbani, bukannya rahbaniyah. Dalam hadis yang dhaif tetapi disokong dengan hadis yang sahih tadi, Nabi kita SAW pernah sebut yang masyhurlah orang Arab selalu sebut, innal mubatta la ardan qata wala zahran abqa, la zahran abqa wala ardan qata. Orang yang suka berat-beratkan diri dalam perkara yang diperintahkan ni, dia diumpamakan seperti badawi bodoh pada pasir. Badawi yang nak cepat ni, dia nak cepat, dia kalut kan. Dia dia tak bersedia boleh nak berjalan jauh tapi nak cepat. Jadi kerja dia membat ni maknanya dia nak paksa binatang dia. Dia pukul kuat untuk laju kan. Jadi apa yang jadi? Nabi kata la zahran abqa la ardan qata wa la zahran abqa. Dia tak akan pergi jauh dan belakang unta pun tak tahan lama. Dia pukul unta tu, dia nak cepat. Tapi akhirnya patah belakang unta. Dan dia pun tak boleh pergi jauh. Jadi ni orang panggil nak cepat-cepat ataupun memberat-beratkan. Jadi ni orang panggil cara yang betul di dalam menjalani jalan istiqamah, jalan yang lurus. Maka itu orang panggil pelajaran besar daripada antaranya puasa yang kebetulannya sedikit berat berbanding dengan ibadat-ibadat lain. Sebab itulah kalau kita tengok, kita akan tengok nanti beberapa syariat lagi selain daripada bab tambah dan kurangkan puasa ini. Ada syariat-syariat lain yang tujuannya ialah akidah, iaitulah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukannya cara ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan cara Yahudi yang mengabaikan, dan bukan juga cara Nasara yang memberatkan. Dia adalah cara yang tersendiri. Dia adalah puasa umat Islam. Dia adalah syariat umat Islam yang berbeza dengan ahli kitab yang terdahulu. Maka ini satu pelajaran yang dinamakan sebagai aqidatul bara. Akidah kita membebaskan diri daripada cara-cara yang tidak sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sekadar itulah, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan? Ustaz, yang Rabbaniyah tu sama konsep dengan Sunnatullah kan? Ya. Rabbaniyah, Sunnatullah, betul lah. Mana ikut cara yang peraturan Tuhan ya. Sunnatullah ni ada dua ya. Rabbaniyah ni dia panggil Sunnatullah at-tashri'iyah. Sunnatullah peraturan Tuhan ada dua. Peraturan alam dia panggil Sunnatullah al-kauniyah, peraturan alam, peraturan Tuhan dalam alam. Yang ni memang alam tidak ada pilihan. Dia kena ikut je. Kita Sunnatullah juga tapi tashri'iyah yang Tuhan bagi pilihan. Orang panggil peraturan syarak. Dia beza dengan alam. Alam tak ada pilihan. Contohnya Sunnatullah kauniyah ni ialah macam pasang surut laut ya. Macam baru ni tu. Tapi sebenarnya boleh dipelajari daripada sunnah alam kauniyah ini, dipelajari sunnatullahi tashri'iyah, belajar daripada alam. Contohnya kalau tengok dalam bab puasa ni, ru'yah, melihat anak bulan. Awak tak yalah itulah isunya apa, tapi saya tak nak cakap fiqh lagi ni. Nak cerita dari segi adab, kenapa tengok anak bulan ni, apa dia adab dia. Adab antara yang paling besarnya ialah belajar daripada sunnah alam kauniyah ini supaya kita amalkan dalam tashri'iyah. Iaitulah dalam hadis Nabi SAW banyak sebenarnya doa tengok anak bulan ni. Yang masih ringkas ni saya nak sebut satu je. Iaitulah Nabi sebut Rabbi wa Rabbukallah.
Tuhan aku dan Tuhan engkau wahai anak bulan sama je. Allah Ta'ala belaka. Nabi kata Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Apa maksud sebutan ni? Tuhan aku dan Tuhan engkau wahai anak bulan sama ya. Kita tengok anak bulan ni jelah ramai orang tengok anak bulan. Orang seni pun tengok anak bulan ya. Orang fotografi pun tengok anak bulan, orang suka berpantun, bersyair pun tengok anak bulan. Tapi kita tengok anak bulan kerana ibadat. Iaitulah kita belajar daripada kemunculan anak bulan. Kita kata Tuhan aku dan Tuhan engkau wahai anak bulan sama. Apa maksudnya? Maksudnya engkau wahai anak bulan sungguh hebatlah. Tuhan engkau ialah Allah. Allah perintahkan engkau muncul. Tiba-tiba Tuhan yang sama sebenarnya Tuhan aku, Allah. Jadi sepatutnya aku belajar daripada engkau lah. Engkau, Tuhan perintah, engkau lakukan, aku pun sepatutnya macam itulah. Tuhan perintah, maka aku kena lakukanlah juga. Ini orang panggil pelajaran daripada alam. Daripada sunnatullahi kauniyah kepada sunnatullahi at-tashri'iyah. Kalau nak katakan itulah Rabbaniyah, tak ada masalah lah. Memang peraturan Tuhan orang panggil. Tidak menyanggahi peraturan Tuhan. Saya rasa itulah yang Allah. Soalan nanti Ustaz, macam mana kita nak berhadapan dengan macam off topic sikit, benda yang memang khilaf. Contohnya ada 2-3 pendapat, contoh macam turun sujud kan. Tapi kita merasakan satu benda tu dia lebih rojih daripada satu lagi. Kita yakin tu. Tapi keinginan kita nak buat benda yang tak rojih tu. Adakah patut kita jujur dengan kita punya pengetahuan tu ataupun kita buat yang benda yang satu lagi yang tak rojih tu? Faham tak soalan tu? Maknanya kalau bab turun ni atas rajih mana? Tangan. Tangan dulu. Tapi ikut Lutut tak? nak terus lutut kat seronok. Nafsu. Nafsu. Ikut nafsu. Tak, benda ni sebenarnya orang kata bukanlah rukun sembahyang, tapi adab lah. Jadi memang ada hadis pun. Tapi kebetulan bab turun ni ada hadis kan. Jangan turun seperti turunnya unta ya. Unta memang dia turun lutut sungguh. Tapi mana kalau boleh, kalau tak ada uzur kita ikutlah. Kalau tak ingat tu ataupun jadi kebiasaan, kena latih lah. Tu orang panggil tarbiyah. Tarbiyah ni antara makna dia juga latihan sikit-sikit. Maknanya yalah, kalau yalah, memang tarbiyah ni maknanya asalnya dia panggil al-khuluq ni, dia bermula dengan takhalluq, dengan buat-buat, tahu. Dia ada yang memang dah memang apa ni dah sebatin kita. Contohnya memang kita dermawan daripada awal lagi, itu tak ada masalah. Ada orang memang dia kedekut. Macam mana? Memang keluarga dia, keturunan dia kedekut, kampung dia semua kedekut belakang. Jadi orang macam ni memang kena berlatih sungguh. Mula-mula tu nak beri pun macam nak tarik lah. Tapi kena buat sikit-sikit lah. Memang yang ni memang tak boleh, mana dari segi prinsip memang apa ni tak boleh apa ni orang kata tak boleh lari daripada yang ilmu yang betul lah, yang rajih. Tapi yang perbuatan kita tu kalau alasan uzur tak ada masalah, tapi alasan adat kita kena ubah sikit-sikit lah. Sister ada soalan? InsyaAllah. Advertise sikit ni.